Yang saya hormati dan sanjungi Al-Fadhil Ustaz Said Wafati PJC Ishaq, Poliklinik sebagai Menteri Said Tujuan Ketua Rumah sesi 2015. Yang saya hormati juga Encik Rizwan Fizdin, Timbalan Pengerusi Surah An-Nur Al Biru. Dan saya hormati Ustaz Amri Razali selaku pengerusi Badan Keputusan Bangsa Murid Al Biru atau DMB. Dan saya hormati Encik Khairul Alias selaku pengerusi Persatuan Penduduk Apartemen Al Biru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW pada malam yang kita jadikan ini sebagaimana kita rencanakan. InsyaAllah kita akan sama-sama mendengar ceramah sambutan Nabi Rasul yang diirimkan pada Nabi Rasulullah SAW. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Karim, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, adalah kamu ikut aku kepada Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya kamu akan dikasihi oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa berbicara panjang, saya masukkan terus ke aja dan seterusnya, yaitu persembahan nasyid yang akan disampaikan oleh anak-anak daripada Apartemen Al Biru, insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya saya silakan. April
Engkaulah pelita bersinar gemilang, Engkaulah pewangi harum abadi, membawa rahmat ke seluruh bumi, membawa damai ke penjuru persada. Ya Muhammad, Ya Habibi, perjuanganmu penuh onak dan duri, pengorbananmu untuk umat penuh kasih dan suci. Walaupun terhimpit tersiksa, jiwa dan raga ikhlas kau bertaruhkan untuk membela panji agama Islam. Ya Muhammad, Al-Amin, gelaran terpuji, kau membawa risalah asli, kau menyeru secara bertabligh, kau menyebar berseni fatona, kau mendukung budaya amanah. Terimalah solawat dan salam, ikhlas kami nafaskan untukmu, junjunganku tercinta Muhammad, Ya Habibullah. Salamun alaika, Ya Rasulullah. Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuri lembaran sirahmu. Paling getir perjuanganmu, membawa
penyumbur ni lebih insyaAllah lebih mantap sebab dia berjawab lama gitu insyaAllah. Okey, jadi dekat awal ada minus 1 kan kita kan, kalau tak kalah sebab kereta atau rumah ada. Jadi saya menyumbur kepada tahun-tahun ibu kita, Saudara Nisa, dia mudah-mudah insyaAllah dengan segala belajar yang silakan. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai kisah. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Ribu mimpi, berjuta sedih, hadir bagai teman sejati. Di antara gelapnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Rabu dalam kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada dalam hanya dirimu yang bertata. Meskipun rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Semangat sekali saya tengok daripada reaksi daripada para audiens penonton seluruh dia insyaAllah kan first time insyaAllah tahun depan kita lagi insyaAllah kan boleh buat kita pitching dan lagi sekian. Baik, seterusnya sebelum kita masukkan dia sendiri untuk ceramah, sebelum tu ingin saya bacakan sedikit biodata dari ceramah kita pada masa insyaAllah. Nama negeri Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishaq Al-Yahya, umur 33 tahun, berasal daripada Kampung Baru Kabupaten Pahang, Masukti di Kampung Baru. Pendidikan Pengetahuan Syariah Islamiyah Al-Azhar, Diploma Pendidikan Islam Unity, Diploma Pendidikan Bahasa Arab Institut Kepulauan Ibu. Dia juga seorang pentakmir daerah Ibu, guru PPNI Lekos, dan juga penulis agama. Antara buku agama yang dia tulis dan ada di tangan saya salah satu yang Fadil Ustaz Awal pada Madani, yang tuan-tuan puan-puan ingin nak dapat dia ada dua insyaAllah. Berharga RM21 iaitu buku Faraid Permasalahan dan Jawapannya.
Dan masalah faraid ini memang antara masalah yang menjadi satu masalah dalam orang yang kita ni memang kurang antara ilmu yang sebenarnya dulu ilmu yang akan mula-mula diangkat oleh Allah SWT itu ilmu faraid. Jarang-jarang yang orang kita ni boleh kuasai dan fahami. Cuma bila berlaku kematian baru kita nak cari faraid. Itu pun kadang-kadang. Antara tulisan dia antaranya pertama puasa permasalahan dan jawapannya. Tapi yang Ustaz bawa pada saat ini saya kata insyaAllah. Yang kedua itu buku 7 golongan mulia di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga Ustaz juga menulis buku yang bertajuk Menambah Keberkatan dalam Hidup dan Kelebihan Beristighfar. Keempat, Indah Beradab dengan Al-Quran dan Ahli Quran. Yang kelima, Khalifah pertama yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang keenam, itu buku yang tangan saya itu buku Faraid permasalahan dan jawabannya. Jadi macam kita hari ini cara-cara awalnya juga kerana beliau telah menulis banyak buku. InsyaAllah mungkin pada ini banyak lagi tulisan-tulisan yang akan sampaikan kepada kita insyaAllah sama-sama. Jadi tanpa menyatakan bicara, saya selaku kursi majlis pada malam ini ingin berbicara kepada Ustaz. Silakan. Alhamdulillah ya Rabbi ma 'allamtana ilman wa usalli wa usallim ala rasulina al-mustafa sayyidina Muhammad bin Abdillah afdalus salatu wa taslim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Terima kasih pada pengajar majlis, hadir tuan kuasa pelaksanaan program, kepimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, adik kakak semua. Moga Allah SWT merahmati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Tadi kita baru mendengar 3 buah lagu yang ditanjungkan. Moga Allah SWT beri sedikit suntikan kepada kita diri yang dialunkan oleh orang yang menyanyi depan kita tadi, anak-anak dan kakak-kakak kita tadi. Baik tuan-tuan sekalian, boleh tengok belakang? Ya. Okey. Kita ceramah ni sekitar dekat 2 jam. Jadi tuan-tuan kena betulkan niat dulu. Memang malam ni kita start pukul 9 di 3. Sisi 3 bertajuk. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nampak 2-3 orang keluar, kita berhenti insyaAllah. Jadi pada nak suruh saya cepat habis, keluar cepat. Jadi kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Surah As-Saff ayat 6. Ayat ini tuan-tuan sekalian menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Nabi Muhammad SAW Nabi kita, Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dahu, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mempunyai kehebatan sehingga kan Rasulullah sendiri kewujudan dia ataupun kelahiran baginda Nabi SAW dikhabarkan oleh Nabi-Nabi sebelum dia. Nabi Allah Ibrahim pernah sebut, Nabi Musa pernah sebut, sehinggalah Nabi Muhammad SAW disebut oleh Nabi sebelum dia, iaitulah Nabi Allah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa menyebut dalam ayat surah As-Saff, wa idh qala Isa ibn Maryam, ingatlah tak kala Isa bin Maryam. Dia ada ayat, dia ada mak dan nama Maryam, bin kepada Maryam. Sama macam kita juga bila mana kita talqin, waktu kita mati nanti, abang orang lagi, abang yang mati, waktu kita mati nanti disebut nama kita, binkan siapa? Binkan mak kita.
Kenapa pergi kepada mak kita? Sebab keakraban kita dengan mak ni tak boleh ditukarkan. Akrab dia dengan mak. Tapi kita ada mak ayah. Nabi Isa tak ada mak ayah. Tak ada mak, tak ada ayah. Ada mak saja. Tak kala Allah SWT ciptakan roh dalam rahim Maryam AS. Zaman kita ramai orang macam tu. Ayah tak ada, mak ada. Tapi dia bukan Maryam, itu Maryam. Maryam. Tapi tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Isa menyebut, ingatlah tak kala Isa berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak-anak kepada Nabi Allah, keturunan Nabi Allah Yaqub bin Ishaq alaihi wassalam. Ada 12 orang, 12 puak Bani Israel. Maka dia kata kepada kaumnya, Nabi Isa ini diturunkan, diutus kepada kaum Bani Israel sahaja, bukan kepada kaum yang lain. Ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni pesuruh Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat, aku membenarkan apa yang berada di hadapanku, iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat, Nabi apa dapat dengar? Nabi apa Taurat? Kau tanya Allah. Aku saya tanya. Nabi Allah Musa. Ketika mana Nabi Allah Isa AS diutus jadi Rasul, sebelum itu Bani Israel berpegang dengan kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshira, dan aku bawa berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul selepas aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Itu sebab tuan sekalian, hebatnya Rasulullah. Nabi Isa sendiri pun cerita tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masa isteri saya mengandung, tuan, usaha keras, akhirnya berjaya mengandung anak saya bernama Sayyidullah Abdul Aziz. Nama Umar, tapi pun aku hafal. Anda aku suka adik Umar. Isteri saya kata, abang, ayah, dia panggil ayah, bukan ayah. Ayah dah ni positif kan? Allah kita punya gembiranya tuan-tuan, gembira yang amat. Sebab anak pertama, kan yang dah kilau nyanyi ya, kini aku gembira. Allah suara ayahnya, suara lagi lagi. Jadi ada sekalian, gembira anda kira kita dapat anak yang pertama. Gembira kita dapat anak lain dengan gembira orang menunggu kedatangan Nabi yang terakhir, Bani Israel. Bila mana Nabi Allah Isa dikapur ada Rasul selepas dia, walaupun Bani Israel derhaka kepada Nabi Allah Isa, dia tetap menanti sampai ratusan tahun tunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan sekalian, mengikut riwayat ini kita bersama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, tuan guru kami Unity Officer, kita mengaji 2 tahun yang lepas. Okey, baik. Nak cakap apa tadi? Lupa. Dia lupa lah. Biasa. Baik. Nabi Allah Isa AS, Nabi Allah Isa kata akan datang Rasul namanya Ahmad. Orang Bani Israel tunggu, pendeta-pendeta tunggu. Bila wujud? Dan dalam kitab mereka tuan-tuan, dia beritahu hari bila, waktu bila, kat mana. Jadi ada seorang pendeta ni kata Dr. Zulkifli, dia pergi ke Makkah hari Isnin 20 April 571 Masehi, 12 Rabiul Al-Awwal. Tahun apa? Tahun kacau. Oh, terkenal semua. Tanya tahun kacau dia kan. Tahun Elephant. Jadi waktu tu dia pergi ke kota Makkah. Dia menyeru kepada orang Makkah, ya ahli Makkah. Ya ahli Makkah, ada tak orang yang melahirkan baby pada malam ni? Hari ni ada tak orang lahirkan? Dia kata tak ada dengar. Tak ada dengar lagi. Dia lawan satu Mekah. Dia kata ada tak orang lahirkan seorang bayi pada hari ini?
Bila selidik tuan-tuan, jumpa sungguh rumah siapa? Aminah binti Wahab. Bukan Aminah Wahab. Aminah Wahab aja Islam yang jadi imam. Orang lagi jadi imam. Jangan buat pintu masjid sini. Orang tangkap masuk OSN. Bila mana pergi ke rumah Aminah binti Wahab, dibawa keluar Nabi Allah Muhammad walaupun senang baby. Mau dia lahirkan baby. Bila dibawa, dia kata mana ada budak ni? Dia tanya, mana ada budak ni? Meninggal orang. Dia kata, waktu bila dia meninggal, aku mengajukan dia umur 2 bulan. Betul. Dia cakap betul maknanya. Sama dalam kitab. Boleh tak aku nak tengok dia? Aku nak tengok budak. Dia balik dengan Allah SWT bawa, dan dia pusing ke belakang, dia tengok khatamun nubuwah dah. Menjerit pendeta ni dah pesan. Pesan sebab dia dah sangka. Dia dah sangka. Saya ni pendeta semua tapi pada 5. Meni pada 5. Tak tahu boleh menang dan tahu. Orang suka mana tahu. Yuri pun boleh menang. Yuri nak menang kawan lain tapi saya menang. Dan boleh lah. Nak cakap dia tadi. Tapi pesan pendeta tersebut, dia anggap sebab dia tak sangka bahawa bangsa Arab yang melahirkan Nabi yang terakhir. Dia tunggu-tunggu Nabi terakhir ni siapa? Yang datang daripada bangsa Yahudi. Tentang spesialnya bangsa Arab. Baik manusia. Dan Nabi Rasulullah hadis yang sahih, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail. Allah telah memuliakan Kinana daripada anak-anak Nabi Ismail. Wastafa, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Quraisyan min Kinana, dan Allah telah memuliakan daripada anak-anak Kinana iaitu bangsa Quraisy. Dan Allah telah memuliakan Bani Hashim, wastafa Hashima min Kinana min Quraisy, daripada Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memuliakan aku daripada keturunan Bani Hashim. Maknanya leluhur Rasulullah daripada Nabi Allah Ibrahim, Ismail, bawa kepada Kinana sampai ke Quraisy, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah dan kepada Nabi Muhammad, keturunan yang cukup mulia. Kita main keturunan dengan main-main. Kawan kita Banjar, kita orang Jawa, Musaid, aku tuan, Muni, aku Megah, Mumio, aku macam-macam. Jangan main dengan keturunan. Keturunan kita ni tak bukan mana orang sekian. Keturunan Rasulullah memang Allah mulia. Start daripada awal Abdul Muttalib seperti itu. Ini mukadimah baru sebab dia kata pukul 12. Mukadimah. Baik. Abdul Muttalib ataupun nama sebenarnya Syaibatul Hamdi. Ingat nama dia Syaibatul Hamdi. Kenapa namanya Abdul Muttalib? Sebab dia ada seorang abang namanya Muttalib. Muttalib duduk di Madinah, bermusautin di Madinah. Macam tuan-tuan, saya orang Kelantan, duduk di Ipoh, bermusautin di Ipoh. Sebab isteriku orang Ipoh. Alhamdulillah. Saya posting kalau itulah. Baik. Bila mana Muttalib ni abang kepada Syaibatul Hamdi, Abdul Muttalib. Orang tu tengok Syaibatul Hamdi, Datuk Nabi, selalu duduk belakang Muttalib. Jadi orang anggap dia tu hamba kepada Abdul Muttalib. Maka laqab dia ataupun gelaran itu kekal. Orang panggil Syaibatul Hamdi Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Padahal Muttalib itu yang pakcik ataupun nenek ataupun abang dia kepada Syaibatul Hamdi. Baik. Boleh jadi sejarah ni baru kita masuk poin ini. Maka Abdul Muttalib ini orang sekalian, dalam peristiwa serangan Abraham kepada bumi Mekah, Abraham datang dengan tentera yang hebat. Sebab apa? Yang pertama, dia dengki sebab Mekah ni ramai orang datang, berduyun-duyun orang datang. Tak ada keistimewaan, air, payah, panas, deri, orang kata deri. Tapi hari juga orang, dia membuat satu seumpama Kaabah di Yaman. Dia buat daripada emas.
kita mah ni tuan-tuan, sinonim macam-macam lah. Kakak-kakak sekalian, mah sampai ke ketiak kadang-kadang. Walaupun mah tak zulian. Tapi Rasulullah ketika mana dia buat benda tu, orang tak datang. Bila tak datang, dia kecewa. Dalam projek mega. Tapi orang tak balik. Last sekali, apa yang berlaku ada seorang penduduk Makkah pergi dekat tempat dia tu, Allah hajat ibadah tepi. Lagilah meragangnya apa nama Abrahah. Bila cek dia orang yang belok tu, tahu rupanya orang Quraisy. Orang Quraisy sebab antara sebab-sebab serangan Abrahah kepada Makkah. Saya sebut Abdul Muttalib, dia punya kehebatan dia sebagai pembesar Makkah. Tak kala mana Abrahah dengan tenteranya yang ramai menyerang Makkah, mereka merampas semua benda yang ada di perjalanan. Ambil belakang. Sehingga kan kambing-kambing ternakan Abdul Muttalib pun diambil. Abdul Muttalib pergi menghadap Abrahah. Kalau kita tuan Amerika mari serang kita, bawa armada dia, udara, darat, air, bawa tanah, kereta kapal selam. Kita ada kapal selam, tapi dari nyerang kapal selam kita, kapal selam. Ada kita berani lagi nak pergi ke pelabuhan, nak jumpa dengan Obama, dah tu berak. Tak berani lah, mau nak ambil aku lari kat bukit. Tapi Abdul Muttalib bertemu dengan Abrahah. Abrahah kata mula-mula, kata Abdul Muttalib secara mudah, kalau kamu datang nak menyerang Kaabah ada Tuhan dia. Siapa dia? Allah. Tapi kamu telah ambil kami aku Tuhan kami. Baik musuh balik kau. Oh berani Rasulullah. Itulah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Baik turun kepada Abdullah. Nabi Rasulullah hadis yang sahih. Aku anak daripada dua orang yang tak disembelih. Siapa dia? Nabi Allah Ismail dan ayah dia yang Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa cerita dia? Waktu sebelum wujudnya sumur Zamzam, telaga Zamzam, zaman Nabi Allah Ismail ada wujud, sampai dekat-dekat dengan zaman Abdul Muttalib telaga itu tenggelam. Tak jumpa mana telaga. Cuma dia datang mimpi kepada Abdul Muttalib, diperintahkan untuk mencari telaga itu kat mana. Cari, detect tak jumpa. Gali-gali, bukan. Sehingga dia bernazar, kalau aku jumpa telaga tersebut, aku nak sembelih seorang anak aku. Dah berani ni. Kalau dapat kerja, aku nak sembelih anak aku seorang. Dah berani nak sekali. Dah sembelih ayam dia telaga. Jadi waktu tu dia cari dengan nazar dia tersebut, dia jumpa telaga Zamzam. Maka waktu tu dia kena laksanakan nazar dia. Jadi bila mana dia nak laksanakan nazar dia, orang Arab kalau menazar dia buat syukur. Tuan-tuan jangan buat itu. Kalau aku dapat ni barang emas ni, aku nak sembelih. Tadi saya duduk di Masjid Nur sana. Masya Allah, ada kakak tu sini tak tahu. Kakak tu bawa 4 orang naik motor, 2 ke depan, 2 ke belakang. Jadi masih tu kebetulan ada orang datang hantar makanan tadi, manuk makanan. Jadi dia marah ke anak dia yang seorang, rasa anak sulung dia pun. Dia marah, kau ni tak ada otak lah, apa benda dah dekat bawah anak dia. Saya betul lah kereta gerak dia ke kau dia. Saya ni matang lah, dianiayai kalau anak dia. Tapi dia buat macam budak besar, budak kecil lagi. Budak tu ambil makanan dalam plastik, dia meletik kan banyak. Allah plastik memang tak berapa susah. Tak ada risiko susah. Abdul Muttalib adalah orang yang banyak membantu orang susah. Baik Abdullah, ketika mana nak disembelih, kata bahasa Quraisy, wahai Abdul Muttalib, adakah kamu nak sembelih anak kamu yang kamu sayang? Maka Muttalib kata, macam mana aku nak buat? Apa kata kalau kamu cabut undi, buat undian? Cabut undi, siapa yang kena sembelih antara anak-anakmu yang ramai? Buat undian, cabut Abdullah. Kali kedua, Abdullah. Kali ketiga, Abdullah. Oh, dia kata boleh, memang Abdullah. Waktu itu orang bahasa Quran berkata, kalau begitu kami secara volunteer untuk membebaskan Abdullah, nazar kamu itu dengan menyembelih binatang ternakan. Unta kami bagi. Sebab sayang penduduk Quraisy kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu lebih kuat cerita sekali. Saya nak sebut nasihat Abdullah ni macam-macam kakak-kakak sekalian yang belum kahwin, yang dah kahwin. Abdullah ni dia jaga kacau.
Kaca dia ni, kalau dia lalu, orang kurang semua tengok. Allah. Maisa. Jadi bila mana dia berkahwin dengan Aminah binti Wahab, Farah menungking bapa tu. Farah sebab Abdullah udah Islam, anak Abdul Muttalib, businessman hebat. Tapi bila mana dia dah kahwin, sokongan ataupun orang minat kat dia tu berkurang terus. Pernah di interview pada salah seorang interview, ada dua teman orang tanya pada dia, makcik kakak kenapa tak minat pada dia? Dia kata dulu kami minat kepada dia sebab wujudnya cahaya di atas dahi dia cahaya. Bila mana dia kahwin, cahaya tu kami tengok tak ada. Cahaya tu apa maksudnya? Nur Muhammad berselisih sampai kepada tulang sulbi Abdullah, kata ulama, dan dia masuk mengalir dan masuk dalam rahim Aminah binti Wahab. Tugas Abdullah hanya 2 bulan ataupun 3 bulan, 2 bulan, kemudian dia Allah SWT wafatkan dia. Saya nak sebutkan sekalian bagaimana Abdullah ni sangat hebat, bagaimana Aminah binti Wahab mengandungkan anak dia kecil Muhammad dalam keadaan macam. Tadi saya berdapat berita seorang Tok Imam, kawan kepada kawan saya yang meninggal dunia kan, dengan anak dia, isteri dia pun sekali sekitar saya bahawa tinggal seorang aja anak dia hidup dah mati sekali tu serentak mati. Masih nanti Allah SWT. Baik, saya nak diijak di sebentar, jangan risau, saya buat monolog pun 3 minit. Jadi tuan sekalian, habislah cerita Nabi Muhammad tu semua tuan tak belaka. Kita nak cerita pada mana ni syahidnya akhlak Rasulullah SAW. Itu syahid yang kita semacam insyaAllah. Akhlak Rasulullah SAW. Kita pernah baca dah Al-Quran. Al-Quran ni kita kena baca hari-hari tuan sekalian. Kalau anak-anak kita kerah kepala, alunkan Al-Quran semua dalam rumah. Sama ada kita mengaji atau kita baca ayat Al-Quran. Tapi yang banyak orang Melayu lagu dikir harap kau belakang lagu benda, lagu rock macam tu lah yang lagu. Tuan sekalian, saya sebut pada tuan sekalian, tak kala saya masuk pada Kusumah baru selingan sedap. Antara benda yang saya nasihatkan kepada kawan-kawan saya pada Kusumah sebelah orang yang lain, dia kata saya share, kita nak berhadapan dengan masyarakat, kita nak main pentas bagi tazkirah pada masyarakat. Entum kena pegang sebab saya antara paling senior sekali BUAD, kenal BUAD? BUAD sekali dengan saya. Ramai waktu kita nak dia lembut nak. Ada yang kata dia maknya teruk betul orang Melayu. Kalau dia maknya, saya dah habis dah kena berasa. Tapi okey je, saya masih lagi guna. Sebab tak ada masalah, kita nak orang. Saya sebut pada dia baca Quran, kena baca Quran, baca semua Quran. Sebagai apa Allah SWT, Al-Quran dia boleh mengajar. Sayyidina Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Al-Quran kalau kita tak berhenti baca? Berapa ramai masyarakat kita tengok anak dia dapat 5 gembira, anak ikut 5 dia tak rasa duka cita maksudnya. Patut kita boleh tengok anak kita ni macam mana. Saya dulu tuan, saya orang arwah mak saya Pak Masnad, dia hantar saya mengaji umur 5 tahun. Itu kira awal lah, tuan-tuan 3 tahun dah hantar dengan makin canggih, makin cerdik pula. Anak murid saya, anak saya tak sudah. Anak murid saya nama seorang Akil namanya. Akil ni yang berakhir. Dia khatam Al-Quran umur dia 5 tahun. Dia kata Quran umur 5 tahun. Saya pergi satu kuliah dekat surau dekat Pak Umar. Dia ni memang luar biasa. Anak saya memang tak boleh lawan dia. Bila mana orang azan, dia pergi dekat orang tu. Dia pergi dekat orang, dia tengok orang azan. Dia siap menyadar dekat diri tengok orang azan. Bila selesai orang azan, dia pun pergi kat belakang semayang sunat. Semayang sunat tamam, sempurna semayang. Udah semayang sunat, kita semayang maghrib. Semayang maghrib. Lepas habis semayang maghrib, dia ke belakang pula semayang sunat. Saya kata budak ni luar biasa dia. Kemudian saya nak start kuliah, dia duduk depan saya, cokok depan saya. Dia tengok kita ni kuliah, tak klik. Klik ni pun mana, tak klik mana.
Concentrate sungguh. Kalau anak kita, oh anak saya lagi ya, saya bawa dia pergi kuliah, dia duduk bawah meja, rong. Oh kursi dia malu kita dibuat. Tapi Masya Allah, Al-Quran sangat penting. Ada satu kisah saya bila berbuat. Pada zaman dulu ada seorang pakcik dan makcik. Dia suka sangat kalau dapat anak menantu yang boleh baca Quran. Maka menantu makcik nak cari bakal suami anak perempuan kita, tes baca Quran. Sebelum kita tes dia, kita boleh baca Quran dulu. Sebab budak makcik ni dia ambil yang pen bercakap, dia duduk mulut tak bunyi tak detail. Jadi dia kata, aku nak anak kita ni, si Timah ni dapatlah suami yang boleh baca Quran. Kebetulan zaman dulu, zaman saya rumah kayu kakak 2 orang, berlubang saja gini rumah saya. Biasalah tutup sarang ni mesti syarifah ni ramai-ramai gitulah. Jadi tak berlubang, jadi tukar saya tanpa lubang. Jadi kebetulan seorang ni dia dengar sekodeng anak dagu, dengar perbualan Pak Haji dengan Pak Haji. Puan ajar, aku naklah anak kita dapat menantu boleh baca Quran. Oh dia kata kalau macam tu aku nak buat. Dia minat pada orang perempuan ni. Kita kalau minat apa kita buat lah. Zaman dulu kalau minat, tengok bumbung tu hilang itu dah. Tengok bumbung, kalau tengok rupa tak tahu lah. Tengok bumbung. Zaman dulu, zaman kita lagi jangan dahsyat zaman kita sekarang. Akhirnya dia fikir biasalah penyamuk ni, dia fikir ada lagu ya Allah. Dia penting keluar lampu, maknanya ada air. Esokan harinya biasalah pagi ni exercise, pagi naik basikal. Jadi orang ni duduk tepi wakaf, tahu wakaf? Basah. Duduk sini sambil pegang Quran satu, dia tunggu Pak Haji lalu. Daripada jauh nampak Pak Haji lalu, sampai depan dia kata Pak Haji stop. Pak Haji tu break pakai kaki. Break. Pak tengok orang lain tu 30 km sejam. Jadi Masya Allah, ada mak dia iskat ke tengah jalan orang tengah tu. Ada benda semuanya. Saya ni pemuda yang ciptakan Quran. Tengok dia punya bapak menipu. Pemuda yang ciptakan Quran. Saya semua baca Quran. Always every day saya baca Quran. Jadi kalau buat benda tengah jalan, saya nak mendalami Al-Quran dengan Tuan Haji. Boleh tak? Oh boleh. Aku pun juara dekat kampung dulu. Ada kata boleh. Dan kat mana nak belajar? Kat bus stop situ sudah. Takkan tengah jalan ke dalam lori mati je orang. Duduk tepi lah. Jadi pasal. Okey, Haji kata baca. Amak nak baca apa baca lah. Aku terror ke? Oh biasa. Beliau pulau Haji. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh sedap. Boleh bagus. Ular batu kaki lalu ambil kayu ketok lalu mampus. Haji itu kata, ya Allah, aku tak pernah jumpa ayat ni dalam Quran. Dia kata tu Haji, jangan sombong. Walaupun saya muda, saya banyak juga belajar. Haji kata ada lagi? Ada. Walau bagaimanapun ular itu tidak mampus. Dia punya hamas macam-macam. Kami ni tak apa gitu. Tenang sekalian, jangan biarkan anak-anak tuan-tuan jadi macam lama di sekolah. Saya ingat ada sekolah rendah, kita ada sistem yang kita buat, iaitu sistem apa? Baca ikut guru yang zaman Pahala yang serap kami masukkan dengan izin Allah. Tidak budak-budak asal tahu kerja benda. Baca ikut guru, maknanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, anak murid Bismillahirrahmanirrahim. Memang sistem tu tak jaya tak jaya menjadi bererti baca. Cuma hajat Paklah nak supaya orang Malaysia ni paling kurang lalu satu Quran dalam hidup dia walaupun semua hidup sekali. Cuma sistem tu membazir duit lah, sebab tak jaya. Itu sebab kita buat tasmiyah. Tuan kena rami sekolah-sekolah tasmiyah. Tapi kalau sekolah kita buat tasmiyah, cuma tasmiyah, ayah datang ambil. Tolong Ustaz, saya bukan ada kerja, susah nak ambil nanti. Tolong Ustaz ni kata pukul 1 je balik dah kapal pukul 2. Ada tasmiyah macam Quran. Tak apalah, Quran nantilah. Tengok, dia punya otak cak dan guru dia susah. Allah SWT tak nak baca
saya pentingkan Quran? Sebab akhlak Nabi itu Al-Quran. Tengok akhlak Nabi dengan isteri-isteri Nabi SAW. Nak tengok kat mana? Al-Quran. Nabi pernah berkonfrontasi dengan isteri dia macam-macam. Nabi pernah tegas hati dengan Hafsah. Nabi pernah tegas hati dengan Aisyah. Nabi pernah tegas hati dengan seluruh isteri Rasulullah. Sebab apa? Adalah klik-klik daripada mereka. Biasa kalau isteri dia ada klik dia. Aisyah dengan Hafsah klik dia. Jadi kita janganlah kami ramah setakat ni. Baik. Jangan boleh. Takut klik-klik ni. Nabi Bismillah. Orang-orang boleh rujuk surah At-Tahrim. Baca surah At-Tahrim dengan orang. Surah At-Tahrim. Baca surah At-Tahrim. Kata laki. Baca surah At-Tahrim. Kenapa surah At-Tahrim? Kat situ dia cerita bagaimana cerita berlaku pada zaman Nabi SAW. Hafsah dengan Aisyah, dia macam nak kena pergi ke rumah sahabat Sofiyah binti Huyai. Kenal Sofiyah? Siapa kenal jadi Sofiyah? Sofiyah binti isteri Rasulullah. Nabi akan pergi rumah Sofiyah, Nabi akan minum air minuman. Hafsah dengan Aisyah ni kata, Aisyah kata Hafsah, kalau Rasulullah balik nanti kamu cakap bau mulut Nabi itu bau makanan yang busuk. Hafsah kata kedua kali klik je. Tapi taklah kata tu dosa. Tapi memang dia memang macam tu Nabi lah nak test Rasulullah. Sebab apa? Cemburu punya pasal. Sofiyah ni orang Yahudi masuk Islam. Comel orang Yahudi Bani Israel. Jadi mereka ni rasa Aisyah biasa. Dia kata Khadijah pun dia cemburu. Tapi Nabi ajar dalam Al-Quran disebut. Bila mana Nabi pergi rumah Aisyah, Aisyah sebut juga, ya Rasulullah, apa mulut baru sangat ni? Nabi kata, dah aku makan madu je. Sebab itulah Nabi kata, kalau macam tu kalau macam tu bila api usah ni pantau ya. Jadi kalau macam tu, aku haramkan ke atas diriku bermakan madu. Bukan bermadu, makan madu. Allah tu ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan satu benda yang Allah halalkan untuk kamu? Dia jelaskan panjang cerita. Kalau cerita itu tak dah habis. Itu sebut akhlak Rasulullah. Kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi ini Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Rasulullah bermuamalah dengan Aisyah. Nabi kalau ke rumah, Nabi jahit baju sendiri. Siapa sini yang jahit baju sendiri? Akan tanya. Kita semua dalam koyok pun kita campur kat sini. Bagi. Nabi SAW akhlak Rasulullah. Nabi kadang-kadang tolong isteri kat dapur. Kita tolong juga. Tolong tengok. Tolong tengok. Nabi SAW menjahit sipul dia sendiri. Kita macam sekalian nak susun kasut depan rumah tu payah. Kita campur gitu je. Sebab kita ada isteri. Pada seorang bermurka, pada seorang pekerja. Dia kata nama siapa? Mak yang apa? Sabu. Mazhab berapa? Isteri awak bekerja tak bekerja? Isteri saya tak bekerja, dia suri rumah. Suri rumah. Siapa yang masak untuk awak? Isteri saya lah. Sebab kan dia tak bekerja. Jadi yang masak baju? Isteri saya lah buat sebab dia tak bekerja. Lipat? Isteri saya lah sebab dia tak bekerja. Jadi dia bekerja tak bekerja? Dia tak bekerja, dia suri rumah. Jadi sekarang awak buat apa kat rumah? Saya tak buat apa sebab ada isteri saya, dia yang buat kerja. Jadi siapa yang bekerja sekarang? Betul tak Haji? Macam aku ke sini semua suami yang buat. Baru budak-budak orang sini. Maknanya tuan-tuan Allah SWT sekalian, isteri Rasulullah tak buat gitu kat isteri. Kita pun kena buat gitu. Baju anak-anak 10 orang anak. Kita buat anak kecil, nak tolong handle anak, marah. Gosok baju isteri buat tu macam view aku buat cerita. Pegang telefon, pegang susu, botol susu. Tak, sapu-sapu, lipat kain. Rasulullah tak buat itu pada isteri bagi Nabi SAW. Dan Nabi dah buat itu. Walaupun umur Nabi, isteri Nabi agama, tapi akhlak Rasulullah SAW sangat luar biasa. Nabi bergurau dengan isteri dia. Nabi bergurau dengan isteri. Nabi bergurau macam mana? Kadang-kadang Nabi berlari dengan Aisyah. Satu hari Aisyah menang, satu kali Nabi menang. Nabi buat menang je kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Bukan betul saya, isteri saya pendek dia menang.
Ini tiap saya. Bila kita lupa lagi, memang saya untuk menang. Sebab kaki saya banyak, bukan langkah banyak, kaki banyak, menang. Tapi kadang-kadang kita kena tiru Rasulullah, biar dia menang. Kita main badminton, mungkin kita lari kawasan terang, kita saja smash, dia saja yang agak smash. Faham? Asyik kita smash, bagi lagi si smash sekali, nampak? Kita si menang tak kecil. Tetapi Rasulullah SAW. Tengok akhlak Nabi SAW yang para sahabat. Kita boleh rujuk kita Syara'il Muhammadiyah. Di kitab ni, kata Dr. Aziz Azam Muhammad, saya dah buat kitab. Kitab ni kalau orang beli 45 ringgit. Jadi kat mana-mana kedai buku, ibarat kita menjemput Rasulullah masuk dalam rumah. Ibarat bukan bid'ah ni, ibarat kita jemput Rasulullah. Dalam buku ni tuan boleh baca apa saja yang ada. Kempen buku sini dan banyak baca. Masya Allah, tabarakallah. Tengok akhlak Rasulullah SAW yang para sahabat baginda. Nabi kalau jalan, Nabi jalan laju macam di tubuh bukit. Tapi kalau dengan para sahabat, Nabi akan jalan sama ada setentang dengan para sahabat. Tak laju. Nabi kalau sahabat dia panggil, macam kita lah orang panggil saya, kita ya, ada Rasulullah kalau panggil ya Rasulullah, Nabi akan pusing dengan badan-badan saya. Kalau macam ni, pusing badan-badan. Ya, mak, ada ke contoh nafsu bagaimana adab Rasulullah SAW. Nabi tentang Allah SWT mukanya sentiasa senyum. Kita kata Rasulullah ni berdoa ni contoh itu dan yang terbaik. Kita bersalah dengan jemaah kita, muka kita masam pun rasa. Memanglah kalau kau isteri tadi, isteri kau kita tu biasa. Saya pernah kena tuan Kori VIP. Saya kalau kena tak mampu jadikan. Lepas tension tak ikan. Allah buat balik 2-3 bangkok bagi dia makan. Masih dalam Allah bukan lelaki yang dia marah. Allah biasa lelaki tak ada. Lelaki yang mana Rasulullah SAW nasihat. Bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat, dia senyum. Saya pernah jumpa seorang, Masya Allah, dia ni ahli senyum. Dia tu imam negara Jemaah. Dahinya berpeluk, Masya Allah, memang tanda-tanda Husnul Khatimah buat senyum. Dia menikah di Kuala Lumpur sebab hayatan kena sangat jatuh, bawa ke Sungai Tapah itu. Kita tengok jenazah ni, Masya Allah, senyum. Sebab atas muka dunia je memang sentiasa senyum. Tapi senyum dia pada tempat dia. Jangan kat isteri orang senyum, anak dara orang senyum. Itu senyum ada makna. Senyumnya dengan baik. Kawan kita bersalam, Sallallahu Alaihi Muhammad, mana sendiri cerah? Cerah. Mana salam? Mari. Mana salam? Dan lepas solat surah itu tak buat bersalam. Tak buat bersalam. Sekitar tu 2-3 orang salat jalan solat sunat. Kononnya solat sunat itu afdal. Memang afdal. Tapi bukankan ukhuwah itu lebih afdal. Kita bersentuh kulit antara kita dengan kawan kita dengan Allah, dia boleh cas kita punya ukhuwah. Darussalam, tengoklah muka senyum sikit. Takkan seorang kira ada mana sakit perut ke? Sampai tahu tu Allah SWT kita bermasalah. Dan walaupun tidak ada ideologi politik berbeza, dalam surau jangan bawa politik. Ya Allah SWT. Dan supaya kita senyum, masyarakat kita. Saya faham politik macam ni, orang ni faham politik macam ni. Saya pernah dibuang daripada mengajar satu masjid. Sebab apa? Faham politik berbeza. Saya kata fik munakah, mana cerita politik? Politik rumah tangga ni bermasalah ke Allah SWT. Saya pernah duduk satu taman ni, dia punya politik bukan main kemakmum. Berbalak ni dalam masjid, balak dalam grup WhatsApp, berbalak dia kerja ni. Dan saya jual rumah, duduk rumah mertua saya, jadi anak mertua pula. Sahabat untuk Allah SWT. Baik, Rasulullah SAW dulu pula. Rasulullah SAW yang disediakan seluruhnya. Bagi Rasulullah SAW dari seluruh akhlak dengan para sahabat Nabi SAW. Satu lagi bagaimana akrab Rasulullah. Satu lagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi, duduk tengah jalan dalam keadaan yang sangat lapar perut dia. Ini Abu Hurairah. Dia lapar sangat. Sahabat dia sediakan ikat batu.
Kita lapor kenyang sangat, kita lepaskan tali pinggang kita. Nah, kita lah saya. Kalau kita tarik perut ni penuh dengan selulit tu, betul tak? Pecah lemak. Oh, betul. Macam kita berlepas salin, dia punya kat lemak. Oh. Abu Hurairah, lapor yang amat sangat, dia duduk tengah jalan. Bila mana Abu Bakar lalu, dia kata, ya Abu Bakar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi tahu aku satu ayat daripada ayat-ayat Allah yang kamu tahu? Kata orang, sebenarnya aku tanya, aku tak tahu, aku tahu. Tapi sebab aku bertanya, supaya dia tanya balik aku. Mu buat benda sini Abu Hurairah. Tu tujuan. Biasa kawan kita kan, kita tengah makan di sana. Oh ya, aku kebetulan lalu sini. Tuan-tuan, apa dah dia boleh makan sekali? Boleh. Kita pula punya kedekut, Haji Bakhir kedekutnya macam Allah. Nak tanya di dalam sekepi pun kita berkira kadang-kadang. Kau Abu Bakar bila baca ayat kepada aku dan dia berlalu tanpa cerita aku, tak tanya benda kau. Datang pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bila Umar datang, aku tanya lagi ayat Allah, dia membaca ayat, dia pun tak tanya aku buat benda kat sini. Datang daripada jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa akhlak Nabi. Daripada jauh Nabi senyumlah. Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, anta ju'an, melapor. Naam ya Rasulullah, melapor. Nabi tak kata, mak dia jalan, kata dalam kau dia unta nanti saja. Nabi tahu daripada jauh dia lapor. Kawan kita kadang-kadang tengok dia makan nasi ikan, kita makan nasi ayam kecil, daging, semua kerang, semua babak gaut ni ada belakang. Kawan kita makan nasi gitu je. Tanya kepada Rasulullah je. Nah, hanya sepatut Allah SWT pada mereka. Sebab ada kawan-kawan kita ni memang dia berhasil. Dia nak cerita pada kita, dia segan. Tapi kita cerita kat dia banyak semua. Kita kalau ada masalah cerita. Tak ada duit bagi. Saya kenal seorang tuan haji dan tuan Imam ini. Orang kaya. Dia kata, Ustaz, nak kenal kawan, sama seperti mana ulama semua. Nak kenal kawan, waktu bila? Waktu susah. Baru kita kenal berapa banyak kawan kita ada semua. Waktu senang, lama. Ustaz saya dapat 1,000. Lama baik. Baik sungguh. Baik. Lepas saya kata, nak dapat lagi 6 bulan lagi. Paling cepat 6 bulan je. Memburuk muka Allah SWT. Banyak ada maksud. Rasulullah kata, ya orang, jom, follow aku. Kita pergi rumah. Rasulullah ni bukan macam kita buka petian, makanan atas bawah. Nabi ni kadang-kadang 2-3 bulan tak berasak dapur. Harap orang hadiah air susu, makan buah tamak. Maka hari itu kebetulan rezeki Abu Hurairah ada semangkuk air susu yang dihadiahkan orang. Abu Hurairah kata, kenyang lah, kenyang. Nabi kata, ya Abu Hurairah, pergi panggil semua kawan-kawan kita mari. Abu Hurairah kata, aku ingat aku dengan Nabi, dia minum. Kena pergi panggil orang pula. Tu Nabi, aku rasul. Dan saya itu muzik. Tapi sebab aku taat pada perintah Nabi, aku tak jaga banyak. Kalau kita, ya Rasulullah, semangkuk dia takkan bagi ramai-ramai. Bagi kita 2 orang padang lah, separuh seorang. Kita, tapi Masya Allah, tak baik. Kita tengah makan Maggi, kawan kita datang. Beria kita disusuk Maggi tu bawa katil. Allah SWT, baru tu ada. Kawan kita masuk, lapor tu, aku lapor lah mak. Lagi kedai tutup. Mau lapor, aku punya lapor makan Maggi. Maggi dah makan lagi. Dia punya kedai tu. Ada orang ada. Tetamu kita datang, kita masak 3 resipi. Ayam kecil, daging bakar, ikan goreng, rempah. Kita berpeluang ikan goreng berempah je balik tentang dia. Yang lain kita simpan. Kita makan kat ruang tamu yang bila pula dapur tu kotor sikit. Makan penuh. Punya kedekut kita dengan tetamu. Rasulullah perintah pagi, orang panggil semua. Al-Sumpah ni tuan-tuan, bukan sikit. Jumlah dia, ada riwayat kata 90, ada riwayat kata lebih daripada tu. Al-Sumpah panggil semua, datang. Orang kata, ni sila orang pertama dapat minum. Nabi kata, tak, yang orang ambil, dibagi kat kawan-kawan kita minum. Kali kedua, peras, ingat aku kamu. Dia bagi minum. Dia kata, demi Allah, aku serahkan seorang demi seorang minum sekenyang-kenyangnya, tapi masih berada di tanganku yang terakhir sekali. Air itu tak keluar langsung. Saya kalau pakai botol ni kat Cik Azmi, sampai ke situ, Amirah sebab keberkatan kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada Abu Hurairah.
nasihat pada Nabi. Nabi kata, ya Abu Hurairah, ishrab, minum. Aku pun minum, kata orang. Aku minum. Lepas aku minum lagi, Nabi kata, ishrab, minum lagi. Minum lagi. Sampai 3 kali Nabi kata, minum. Aku terasa yang amat kenyang. Dan demi Allah, air itu tak luar. Logik akal kita macam kita minum, luar tak? Luar. Tapi sebab mujizat Nabi dan akhlak Rasulullah SAW dengan para sahabat Nabi SAW. Baik akhlak Nabi dengan Allah SWT. Benar kata Nabi SAW, Ad-dabani Rabbi fa'asana tadribi. Yang mendidik aku ni Tuhan aku. Kita yang didik kita cikgu kat sekolah anak-anak kita. Nabi SAW satu ketika Nabi nak bangun malam. Nabi nak bangun malam, Aisyah tidur sebelah. Nabi kata, ya Aisyah, anak nak bangun malam, nak bangun sembahyang, minta izin dulu. Bukan mana wajib minta izin dah. Kalau datang kuliah, ayo minta izin isteri pun tak apa. Tapi kapos kata, abang ni kuliah ni, malam ni ada ceramah, Ustaz boleh mari tuan-tuan. Kapos kata, saya di kuliah ni tuan-tuan, balik sana, handset saya bagi. Saya balik biar bawa tilang. Isi saya isi dia ke spot check. 3-4 hari keluar dia ke spot check. Spot check dekat sejam dia spot check. Pernah 1 hari saya terjaga pukul 3 pagi. Ingat dia tahajud boleh check handset saya. Saya bawa tidur kan, kenapa kata lah. Dah takut dia tak bersalah. Tapi risau juga kadang-kadang orang hantar mesej. Kadang-kadang ada baru ni orang hantar mesej fitnah. Dia kata, pergi Ustaz, Assalamualaikum sayang. Dia pun Mia apa? Waalaikumsalam bang. Benda Mia. Dia hantar kat saya macam tu lah. Saya pucat resi di muka. Fitnah. Baru menang tu orang kali bukan menang. Wah ada orang buah pergi lain. Siapa mahu saya lama pun hantar mesej balik. Dah jadi isi orang. Siapa tak? Dulu aku ingat tak apa. Padam ke? Jadi rasanya akhlak Nabi dengan Allah SWT. Bangun malam. Sebab bagi Nabi SAW ada satu keperluan bagi Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan Aisyah bertanya kepada, ya Rasulullah, Allah telah ampunkan dosa pada Nabi Muhammad ta'akhir. Allah ampun dosa kamu dulu yang kemudian kenapa beliau sangat sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Dan sebab apa dan aku ada syukurlah. Tak boleh kamu jadi hamba yang bersyukur. Tapi kat Malaysia tuan-tuan sekalian, 80% orang kita sembahyang. Umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang suami sembahyang, isteri tak sembahyang. Isteri sembahyang, suami tak sembahyang. Sembahyang dua-dua, surah malam hari. Memang ada tu. Berat. Gigi bukan main, padang satu, separuh tak sekolah. Bukan main apa? Bila mana ada sembahyang subuh, paling kritikal sekali. Kata Dr. Fadil Al-Kamsah, 3% saja rakyat Malaysia sembahyang subuh berjemaah. Sini termasuklah 3% pagi. Yang lain sembahyang mana? Subuh wal gadah, subuh wal dinasar. Gadah dinasar, pukul 8 dinasar. Ada kata subuh tak payah. Jamaah usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i jamaah sekaligus lillahi ta'ala. Tak sembahyang. Orang tak sembahyang. Sebab pada sembahyang dia tak cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kalau buat maulid, dia dah pegang banner cintai Rasulullah, kedua hasanah, pegang bukan main. Api berapa sembahyang zuhur lepuh Allah SWT. Kadang-kadang orang kata cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah tak cinta kepada Allah, tak cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir akhlak Rasulullah. Ni episode kedua dia dah 30 minit insyaAllah. Tadi Pak orang dah keluar tadi, saya tengok lah. Memang betul-betul diikutkan kat saya. Yang terakhir dia mata Allah SWT, akhlak Rasulullah SAW dengan musuh ataupun orang yang tak suka pada Nabi Muhammad. Biasa dengar radio IT tak? Habib Ali Zainal Abidin pernah cerita dan tukar kisah seorang Arab Badui yang datang bertemu Rasulullah. Waktu itu Nabi pegang ada nizam atas bangunan. Dia sentak bangunan. Nabi punya jubah tak macam kita ni, ada collar. Nabi macam cekap orang jubah tu kan? Cekap pisah. Orang jubah macam tu lah. Jubah Nabi SAW atau pengamis Rasulullah SAW. Bila mana dia tarik, sentak, berbekas di Nabi SAW. Sahabat yang mulia bila tengok perbuatan tersebut, dia semarah sebab buatkan Nabi SAW.
Rasulullah. Yang buat ni orang Arab Badui. Apa dia minta? Ya Muhammad, bagi kepada aku harta yang bukan hartamu dan bukan harta bapamu. Kena bagikan. Bagikan. Dia minta betul, tapi bahasanya kasar. Kalau kita nak ada nak bagi, tak bagi. Dia tak bagi lah, kakak kasar. Masya Allah, Nabi SAW masuk rumah bagi. Kau bagi lah banyak orang. Dia kata tadi, wahai akhir Arab, aku dah bagi ke kamu yang kamu nak ni. Dia kata, aku dah bagi banyak lagi, aku nak lagi. Nabi bagi lagi. Kalau kita minta lagi, kita bagi penampar bergajah biasa saja. Sebab puas tak. Tapi bagi sampai dia puas hati. Sehingga Rasulullah sebut, wahai akhir Arab, sahabat-sahabat itu terasa dengan perkataan kepada aku tadi. Kamu kena keluar dan bagi tahu kepada nak cover balik, bersih balik perkataan kita. Tengok nasihat Rasulullah SAW. Baik, banyak lagi orang sekalian. Saya sarankan belilah buku yang bukan Fa'il, Fa'il, Fa'il. Ini akhir segala sekalian. Kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW disebut kepada kita dengan Sahihul Muslim, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bagaimana cinta Rasulullah pada kita, cinta Rasulullah ada lagu yang adik-adik nyanyi tadi, Ya Rasulullah. Cinta Rasulullah. Satu hari Nabi dibawa dengan daging kambing, makan. Nabi panas Nabi menggigit sekali gigit. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, Ana sayyidul awwalin wal akhirin yawmal qiyamah. Aku penghulu manusia yang awal, yang akhir pada hari kiamat. Ada teruna di pasar. Maka bersabda, Nabi suka daging kambing, tuan-tuan. Sunnah daging kambing. Ada kata makan sunnah, lagi semua sunnah, sifat sunnah. Tak, macam-macam. Tak apalah yang tak apa. Yang tak kita yang baru ni, air raya, baju raya, bacaan 30 juz Al-Quran, 2 minggu. Baju raya, baju raya, boleh telah dibacakan hanya 30 juz ayat. Baik. Nabi SAW, aku tahu, saya suka Allah SWT. Sebab dia kena rami, masih mustaqim macam ni lah berapa-apa. Dan ada jemaah tak mahu. Ustaz dia kata mahu, tapi saya tak mahu lah. Okay, baik. Nabi kata kepada sahabat Muhammad, Nabi makan daging kambing. Kita ikut sunnah Nabi. Daging kambing hari-hari kita makan nasi Arab. Nabi kata kepada sahabat Muhammad, bagaimana cara hidup Rasulullah. Nabi makan kambing 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kita makan kambing itu sudah dapat tinggi. Bunyi kambing, makan benda ni. Hakikah kambing yang kambing naik dah. Belum makan. Ni orang Melayu selama ni kan. Betul kan? Ada salah satu dalam buku dia. Orang dia dalam buku tu. Jadi Rasulullah makan. Rasulullah kata, aku dah penghulu manusia hulu yang terakhir. Kamu tahu tak kenapa? Sahabat tak jawab. Nabi kata sebab pada hari kiamat nanti dibangkitkan manusia seluruhnya di padang mahsyar. Waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan himpunkan seluruh kita ke sekalian. Macam saya datang tadi nak masuk jam dengan kereta yang ada aircon, duduk relax. Saya balik daripada Ipoh ke Kuantan, gaya 2 tahun lepas. Balik ke sana 11 jam setengah. Biasa 5 jam setengah je. Tu daripada you ke Gombak 3 jam sesak. Jalan. Saya kata kat isteri saya, kalau dah kita jalan kaki sampai dah dekat Gampang, saya kata. Maksudnya, seksa tu pun kita menyumpah. Orang kata, woi, jangan slow sangat. Dah kalau kita mabuk, jadi laju ke? Slow juga. Tak ada kita mabuk, jadi tiba-tiba jadi laju jalan. Tak boleh. Rasulullah sebut, kita dibangkitkan dengan ubat dan qurat dan gurla. Keadaan telanjang bulan, kaki ayam, gurla ni kuluk tak kuluk. Kuluk. Orang lelaki negeri buat yang gerak tu. Itu namanya kuluk. Kulit, kuluk. Itu gurla. Gurla tu pun bercantum balik kita di mana? Di mahsyar. Keluar dalam keadaan tak pakai apa. Tak tahu dia bayang saya datang tak pakai benda sama. Begitu dia bayang. Kata gila lah view ni. View ketiga, bahan ni gila. Jadi bila kita bangkit daripada kubur, nanti kita dihimpun di mahsyar. Waktu tu kita berada dalam keadaan sangat susah. La yuqimuna wa la yahtamilun, kata Rasulullah. Nabi cerita pada dia, sahabat Nabi. Tak mampu kita tanggung keadaan macam tu. Sehinggalah Allah SWT
Mereka bercakap antara satu sama lain, kita nak jumpa siapa depan? Maka salah seorang berkata, alaikum bi Adam. Kamu kena jumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Fayatuna Adam, maka mereka mendatangi Nabi Allah Adam AS, jumpa dengan Nabi Allah Adam. Dan Sahih Bukhari sebut, Nabi Adam khuliqa Adam 40 zira'ah. Dicipta Nabi Adam, tinggi dia 40 hasta, lebih kurang 6 ataupun 5,5 tingkat bangunan tinggi. Kita jumpa Nabi Allah Adam atas singgah kursi dia, duduk di bawah arsy Allah. Orang yang naik, yang pergi jumpa ni semua yang kata susah kan. Kita harap bukan kita golongan tersebut mutasir. Kita harap kita berada bersama dengan golongan VIP, duduk di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatuna Adam, bertemu dengan Nabi Adam. Apa kata mereka? Ya Adam, anta abul bashar. Kamu ni bapa manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah cipta kamu dengan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhih. Allah tiup ruh pada kamu. Ishaq lana ila rabbika, tolonglah bantu kami pada Tuhan kamu. Ala tarawna ma nahnu fi. Kamu tak nampak kami macam mana sekarang? Ala tarawna ma qad balaghakum. Mau tak nampak apa yang telah sampai kepada kami? Mengadu kepada Nabi Adam. Ini hadis Quran. Imam Tirmizi sebut ashabus sunnah semua sebagainya. Kita bersama Rasulullah. Bila mana Nabi Adam tengok, dia kata, inna rabbi qad ghadiba al-yawm. Sesungguhnya Tuhanku sangat marah hari ini. Marahnya yang menyebabkan aku tak berani nak buat benda kat kamu. Aku ni pernah melakukan satu kesilapan. Ini Nabi Adam cerita kepada kita. Kita tahu tak kesilapan dia apa? Qad nahani al-syajarah. Allah telah tegah aku daripada dekat dengan pohon, tapi aku langgar perintah Allah, larangan Allah. Aku makan. Fa asaitu nafsi. Aku telah bermaksiat kepada Allah. Diri aku. Idhabu ila ghairi. Pergi jumpa orang. Kita minta tolong orang. Orang tak boleh tolong kita. Berah tak tuan-tuan sekalian? Berah. Yang tak boleh tolong kita pula, tu nenek kita tak boleh tolong. Saya pernah jumpa orang, saya bidang Fara'i, ngajar Fara'i mana sekarang, ngajar Fara'i ni yang datang mengaku kita orang tua. Orang tua yang paling tua yang datang umur 73 datang. Dia kata, Ustaz, cerita selingan, rehat sekejap. Dia datang, dia kata, ni kisah moyang dia punya tanah. Dia tu dah 73 tuan. Kalau moyang dia, kamu kalau hidup umur berapa? Dia cerita panjang dia, kisah. Kata dia tu tak dibagikan kepada datuk dia, dan datuk dah mati, moyang mati, ayah mati. Sekarang cerita tu payah. Dia kes munasabah, yang berlapis-lapis. Saya tolong kira sini-sini. Yang ramai-ramai puluhan orang, kalau kata dia puluhan ribu, yang dapat pada hari waris hanya sekitar 70 riyal, 80 ringgit. Itu je overall. Saya pergi ke Johor, kuliah tahun jauh lah. Ni lagi dahsyat. Rumah sendiri, rumah kecil je. Sewa rumah 300 lebih sebulan. Tapi adik-beradik ramai. Adik-beradik dah mati, tinggal anak-anak saudara. Semua tu layak untuk makan. Ustaz kalau nak kira, kita nak balik lah. Masa kuliah kita ada soalan lah. Semua kata wala. Bila nak balik, berduyuk-duyuk tanya soalan. Pemalu orang lain ni tak salah. Pemalu suruh datang kira. Sabar kira. Saya kata, Moci, adakah bagusnya macam kalau fara'ikan? Salah seorang dia berani beli rumah ni, dapat duit fara'ikan. Kalau sayang rumah, oh dia kata boleh. Semua orang nak rumah ni. Tak boleh. Tak ada macam Ustaz. Tolong kira Ustaz. Saya kira. Daripada duit sewa rumah tu, kalau dapat pada adik-beradik dan saudara-saudara, anak saudara yang ayah dapat, hanya 13 ringgit 45 sen seorang. Saya kata, kalau kau tengok, makcik tengok yang ni, takkanlah hari dalam bulan Rabiul Awal dari Mesir, 3 orang Mesir, tak payah. Tapi dia dia pasal tanah dengar cakap orang. Nak tanya reti kami bagi saranan kan? Tak. Macam orang tanya kita, Ustaz, bagi nama anak sikit. Anak perempuan lagi, perempuan. Cuba bagi nama. Fatimah, Hafsah, Sofia. Dia kata, Ustaz, yang makcik yang tanya. Ustaz bagi kau nama yang canggih cik. Saya boleh kan? Si Zulka, nak Dayang Muhammadizah, boleh kan? Nak nama macam mana? Tapi, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Baik. Kalau tadi yang turut sikit-sikit Nabi, saya mohon nak balik ni. Kau kesal. Jumpa Nabi Adam
yang nak boleh tolong. Pergi jumpa Nabi Allah Nuh, idhabu ila Nuh, pergi jumpa Nabi Nuh. Jumpa Nabi Allah Nuh alaihissalam, mengadap dia. Nabi Nuh tak dibantu juga. Dia kata, aku pernah buat satu kesilapan. Aku mendoakan untuk anakku Kan'an yang mati ditelan oleh banjir besar. Allah tegur perbuatan aku. Kau pergilah jumpa orang. Saya nikahkan kita orang sekalian, dia pergi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semua datang jumpa Nabi Allah Ibrahim. Jumpa Nabi Allah Ibrahim, minta tolong. Bukan kita, kita harap bukan kita. Kita harap kita duduk di bawah arasy Allah, selesa lah. Sebab kita ni kisah orang selesa di padang mahsyar. Anta Khalilullah, kamu ni best friend Allah, sahabat baik Allah. Kamu tak nampak kami macam mana? Tolonglah bagi syafaat kepada kami. Dia kata, minta maaf lah kaum sekalian. Kaum sekalian, minta maaf. Aku telah melakukan kesilapan. Aku telah melakukan 3 salah sakazabatin. Aku telah melakukan 3 pembohongan. Kata Syekh Al-Nabawi, bukan pembohongan, namanya elah. Apa dia? Kau tak boleh rujuk kitab Bahrul Mazi jilid 17. Dalam kita panjang cerita. Dia kata pergi jumpa orang lain, pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Jumpa Nabi Allah Musa, minta tolong juga. Kita kata anta kalim, mereka kata anta kalimullah. Kamu boleh berkata-kata dengan Allah. Isfa' lana ila rabbika, tolonglah bantu kami. Dia kata minta maaf. Allah ini maha sangat. Aku pernah melakukan kesilapan. Aku pernah membunuh seorang yang patut aku tak boleh bunuh. Ingat dalam kisahnya yang dia tumbuk seorang Arab Kibti, mati KO dengan sekali tumbuk. Allah hebat. Kalau Mama Ali satu pusingan KO, dia sekali KO. Jadi kita main game lah, game Street Fighter, KO je lah. InsyaAllah. Pergi jumpa orang lain, pergi jumpa Nabi Allah Isa alaihissalam. Jumpa Nabi Allah Isa. Perawi hadis tersebut, walam yadhkur dzamba. Nabi Isa sebut apa dosanya, tapi dia kata dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi Muhammad di akhirat dia tak duduk diam. Dia mencari mana umat dia. Tiba-tiba datang orang mengadu kepadanya. Apa nama buat? Kata dalam hadis tersebut, fa'ati tahtal arsy. Aku mendatangi bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhiru sajidan li rabbi. Aku menyungkurkan sujud kepada Tuhan. Kemudian Allah SWT bukakan kepada aku puji-pujian kepada Allah. Puji Allah yang mana Allah belum buka kepada orang sebelum aku puji Allah macam tu. Faham perkataan saya? Nabi diberi satu kata-kata pujian untuk dia puji Allah ketika itu yang belum pernah Allah beri kepada makhluknya. Waktu Muslim dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' rasak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu, sal tu'ta, minta kamu akan dapat. Washfa' tu syafa'. Kalau kamu nak bagi syafaat, kamu boleh bagi syafaat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Hadis panjang lagi. Wahai Tuhanku umatku, wahai Tuhanku umatku, wahai Tuhanku umatku. Allah kata kepada Nabi Muhammad, masukkan umatmu ya Muhammad 70,000 tanpa hisab. Ulama hadis syarah 70,000 ni betul ke 70,000 saja? Nak sebutnya ramai umat Nabi Muhammad, tapi tidak tertentu 70,000 saja kesian. Kita harap kita lah manusia yang disebut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir siang budak-budak menangis. Bapak budak menangis, tengok seperti mana. Tuan-tuan, kalau kita sayang kepada Rasulullah, ni perkataan kedua ni betul-betul kita kena ikut. Kedua, petunjuk Rasulullah. Sesuatu tadi Al-Quran kena baca. Iqra' kulla yawmin ma tayassara min Al-Quran. Dikata Syekh Saleh Munjaj, bacalah setiap hari Al-Quran apa yang termudah yang boleh kita baca. Tolong baca sekalian. Yang kedua, Allah SWT sekalian memperbanyakkanlah tuan-tuan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi. Baca kitab Ihya Ulumuddin. Bagaimana kisah Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala yang bertemu dengan seorang pemuda yang bawa Kaabah sambil berselawat. Sufyan kata, wahai pemuda, bukankah ada ayat maksud doa-doa daripada Nabi menyebut perkataan baca doa atas Rasulullah? Dia kata, wahai Tuhan, siapa kamu? Aku Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Maaf tuan, minta maaf Tuhan, aku tak kenal kamu. Zaman-zaman itu tak ada Isra Oasis lagi Rasulullah.
Macam saya pergi ceramah orang ni, dia cakap, Tok Siap tak kenal saya. Saya kata, saya ingat dia kenal saya. Rupanya tak memandang yang kita untuk Allah SWT. Siapa ni? Saya dah pergi orang mana? Nama apa? Tak kenal. Dia kata, pakcik tak tengok Astro. Pakcik tak ada Astro, boykot. Bagaimana? Tak berat saya, Ustaz saya kata saya pergi Ustaz. Semuanya sekarang sahabat kata, kenapa kamu pesawat? Bukankah ada hadis tentang doa? Maka jawab dia, wahai Tuhan, sesungguhnya pada tahun lepas aku datang bersama dengan ayahku ke kota Mekah untuk buat haji. Ayahku meninggal dunia dan wajah dia berubah menjadi buruk. Aku menangis, berdoa kepada Allah agar Allah hapuskan balik aib itu, sehingga aku tertidur di sisi mayat jenazah ayah. Kita berani tidur jenazah, sebelah jenazah kita pun tak berani. Naik van jenazah, ketok ke, padahal van goyang. Saya pernah dengar cerita macam ni, saya tak cerita ni, dia pun pula baik kat dia. Jadi Masya Allah, ketika itu aku tertidur dan mimpi ada seorang pemuda datang dekat ayahku. Dia usap wajah ayahku, usap 3 kali, dan wajah yang berubah menjadi comel balik. Waktu tu orang tu nak beredar, aku paut kaki dia, pegang kaki dia. Aku tanya, siapa kamu? Dia kata, aku Rasulullah. Ayah kamu ni orang fasik, tapi lidahnya basah, banyak berselawat kepada. Jadi kita tuan, saya yakin di sini bukan orang fasik. Saya bukan orang fasik. Fasik ni orang yang sentiasa buat maksiat kepada Allah. Perbanyakkan tuan buat berselawat dengan Nabi Muhammad SAW. Tuan kena cari satu ibadat khusus yang tuan-tuan istiqamah buat. Cari apa benda yang istiqamah. Sedekah, dia istiqamah. Baca Quran, dia istiqamah. Biar kita jadi satu dalil kita dengan Allah SWT. Ni amalan aku walaupun sikit, wahai Allah, aku istiqamah. Dan kita boleh mengadu pada Allah. Macam-macam suami buat sangat, mata keranjang ke, mata bola sepak ke, anak buat macam-macam. Tuan-tuan boleh mengadu pada Allah dengan menyebut kita punya amalan. Bukan riak, nak riak nak siapa. Tapi biar seorang-seorang duduk nak pilih seorang isteri dah tidur, kita bangun, ya Allah, aku ni ya Allah, nama sebut nama. Kenapa kita kena sebut pada itu? Sebab perhambaan kita pada Allah. Kita boleh kata, ya Allah, kenal bukan ya Allah. Tak payah lagi, tak kau begitu. Dia tutup kita kau. Tu Allah, Tuhan kita. Ya Allah, ana saya bakri. Contoh, saya pernah doa tentang ya Allah SWT. Ya Allah, saya kata, kalaulah kemenangan itu milik aku, permudahkan. Saya tak kata, ya Allah, kalau menang itu milik aku, memang jadi milik aku, ya Allah. Tak kata itu. Itu macam kita bagi pilihan, ya Allah. Perintah Allah tak boleh. Kalau jadi menang, Tuhan, milik aku, permudahkan. Tapi kalau milik orang lain, aku redha, ya Allah. Itu doanya. Jadi kalau tuan-tuan nak mengadu kepada Allah, sebut, ya Allah, aku suruh baca Quran, ya Allah, banyak ni aku baca. Allah tahu. Tapi kita kapal sebagai kita nak merendahkan diri kita kepada Allah SWT. Macam kisah 3 orang masuk dalam gua tu kan. Saya tak nak cerita itu, panjang kita. Nah, sebabnya kita boleh bertawassul, mendengar. Jadi orang tengah dengan amalan kita untuk minta kepada Allah. Kita kata nak minta pada Allah sekalian. Nak isteri yang comel, tak. Kadang-kadang Allah tak bagi comel tu, Allah bagi ukur dulu. Kita beli kuah putih, jadi comel. Kadang-kadang kita minta kepada Allah, Allah bagi pi. Macam kawan saya minta, ya Allah, aku nak isteri aku doktor yang tu dia minta. Keluar masjid, satu ketika dia accident masuk hospital. Dia kata, ya Allah, aku minta doktor, bukan accident. Masuk hospital, jumpa doktor pelatih seorang. Berkenal dengan ustaz, kahwin. Allah bagi dia dulu, Allah bagi biru, baru dapat insya-Allah. Kita minta rama-rama, Allah hantar ulat beruncas pada itu. Akhirnya dapat rama-rama. Jadi untuk mengaku pada Allah amalan kita. Kalau tuan-tuan kaki bersawat, sebut berkali tuan-tuan bersawat pada Nabi Muhammad SAW. Allah Maha tahu. Sekadar kita sebut, ya Allah, kalau ada pahala amalanku ini, itu doa. Kalau ada pahala amalanku ini, wahai Allah, tolong permudahkan harapanku ini, tolong permudahkan hajatku ini. Minta kepada Allah oleh amalan kita sekarang. Dan terakhir betul terakhirannya, Allah SWT, tolonglah amalkan sedikit apa saja yang naklis. Bukan masih banyak amalan Rasulullah SAW. Dan saya saran sekali kita wajib beli kitab Syama'il Muhammadiyah ini.
letak di rumah dan baca lah setiap hari. Sebenarnya Ustaz dia video baca hadis setiap hari, setiap malam kepada isteri dan anak-anak dia. Terima maaf kalau saya salah tersilap bicara. Tuan dapatkan buku Farid, saya Farid permasalahan dan jawapan yang dibahaskan 30 persoalan dan 26 soalan tambahan di belakang. Harga asal RM21, tapi kat sini saya buat RM15 saja. Boleh ambil, nak bayar bila-bila pun boleh. Kalau bayar kat abang ni boleh. Kalau tak bayar apa, kita bertemu di akhirat nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم اختم لنا بالسعاده ولا تختم علينا بالشقاوه. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم انا نسالك ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. Itulah ceramah yang disampaikan oleh Fadil Ustaz tadi. Banyak informasi yang boleh kita dapat pada hari ini. Jadi kita harap dapat kita amalkan dan kita jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh hasanah, sebagai contoh kita di setiap berbagai aspek. Jadi kita ambil insyaAllah, dan surau kita pun selalu ada juga insyaAllah, ada kuliah insyaAllah, sesekali ada Ustaz dan kadang-kadang saya pada sampaikan kita siap insyaAllah. Jadi saya syurkan kepada abang-abang insyaAllah, khususnya lah bagi laki-laki amanah kita berjemaah insyaAllah, supaya kita termasuk golongan yang sebelum Ustaz tadi sab'atu yuziluhullah wa zina ila zilum, itu 7 golongan yang mendapat naungan arsy Allah Subhanahu wa taala pada akhir insyaallah. Sebenarnya ada sedikit kalau boleh permintaan, saya nak minta kuasa siap untuk ada sedikit, mungkin ada tadi sepatutnya tak ada satu okey. Terima kasih tadi selalu program ada dalam tu insyaAllah. Okey, terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Jadi akhirnya sekali lagi sebagai promosi, siapa yang dapatkan buku insyaAllah ada dekat bawah sana. Okey, dan buku yang Ustaz tadi raya mungkin boleh dapatkan ke pasaran dan sebagainya insyaAllah. Okey, terus sebelum akhir saya jemput Ustaz dan Yusani, Ustaz Yusani untuk menyampaikan sedikit senhati kepada Abang Komisi Surau dan untuk menyampaikan senhati kepada Fadil Ustaz.